Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 4, iaitu latihan praktis kendiri 7.1C pada muka surat 193 sehingga 194. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan masa yang diambil oleh dua orang peserta terbaik dalam acara 100 meter semasa kejohanan olahraga di SMK Sinar Harapan. Graf OE mewakili larian Rizal dan graf OABC mewakili larian Jeffrey. AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan lariannya kerana terjatuh. Soalan A. Hitung kerugian masa dalam saat yang dialami oleh Jeffrey dalam pertandingan. Telah dijelaskan dalam soalan bahawa AB ialah masa yang diambil oleh Jeffrey sebelum meneruskan larian kerana jatuh. Maksudnya waktu ini. Maka masa yang terlibat adalah 9/6 saat, iaitu 3 saat. Soalan B. Adakah Jeffrey berpeluang untuk menjadi johan dalam acara 100 meter jika dia tidak jatuh dan mengekalkan kelajuannya sepanjang larian? Berikan justifikasi anda. Jika Jeffrey tidak terjatuh, maksudnya kelajuannya sepanjang larian itu adalah sama dengan kelajuan pada 6 saat yang pertama ini, iaitu dari O ke A, di mana koordinat bagi O adalah sifar-sifar, iaitu pada asalan, dan koordinat bagi titik A adalah 650. Jadi kita cari kelajuan pada 6 saat yang pertama ini, iaitu 50 tolak dengan sifar meter bahagi dengan 6 tolak sifar saat. Jawapannya adalah 8 dan 1/3 meter sesaat. Ini bermaksud Jeffrey akan mengekalkan kelajuan ini sepanjang lariannya. Di sini kita nak cari jumlah masa yang diambil untuk sepanjang larian tersebut. Dan kita tahu bahawa masa akan sama dengan jarak bahagi dengan laju, iaitu jumlah jarak keseluruhan adalah 100 meter. Laju bagi Jeffrey adalah 8 dan 1/3 meter sesaat. Maka kita bahagikan 100 meter dengan 8 dan 1/3 meter sesaat. Jawapannya adalah Jeffrey akan mengambil masa 12 saat. Ini adalah kurang daripada 14 saat yang diambil oleh Rizal. Maka jawapannya ya, Jeffrey menjadi johan dengan menamatkan lariannya dalam 12 saat. Soalan 2. Graf jarak masa yang tidak lengkap di sebelah mewakili perjalanan Encik Jumali sejauh 100 km. Soalan A. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa untuk 60 km yang pertama ialah 72 km sejam. Tentukan nilai T1. Maksudnya soalan minta kita cari apakah tempoh masa yang digunakan untuk pergerakan 60 km yang pertama. Dan kita tahu bahawa masa adalah sama dengan jarak bahagi dengan laju, iaitu kita ambil 60 km bahagi dengan 72 km sejam. Jawapan akan memberikan 5/6 jam. Kita darab dengan 60 untuk tukarkan kepada minit. Maka jawapannya adalah 50 minit. B. Jika kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun selama 20 minit, hitung nilai T2. Kereta Encik Jumali berada dalam keadaan pegun bermaksud adalah kawasan A ke B ini. Dan dalam tempoh ini, masa yang terlibat adalah 20 minit. Oleh itu, jawapan untuk T2 adalah 50 tambah dengan 20 minit, iaitu 70 minit. Soalan C. Perjalanan diteruskan dari B ke destinasi dengan laju purata 75 km sejam. Lengkapkan graf jarak masa untuk keseluruhan perjalanan Encik Jumali. Maksudnya kita kena lukiskan garis yang mewakili bahagian ini dari B ke destinasi. Oleh itu kita kena cari berapakah jarak dari B ke destinasi, iaitu kita ambil 100 tolak dengan 60. Jawapannya adalah 40 km. Kita juga kena cari berapakah masa di mana Encik Jumali ini akan tiba ke destinasi, iaitu bahagian ini. Oleh itu, kita ambil jarak yang dilalui bahagi dengan kelajuannya, iaitu 40 km bahagi dengan 75 km sejam. Ini memberikan 8/15 jam didarab dengan 60, maka masa yang diambil adalah 32 minit. Jadi kita kirakan jumlah masa yang diambil, iaitu kita ambil 70 tambah dengan 32 minit. Jumlah masa yang diambil adalah 102 minit, iaitu hujung ini. Maka untuk lukiskan garisan yang terlibat, kita dapatkan bahagian hujung garis tersebut seperti ini. Inilah jawapannya.
Soalan D. Jika perjalanan dari O dimulakan pada pukul 9.30 pagi, hitung waktu Encik Jumali sampai ke destinasinya. Maksudnya, pada permulaan di sini, pada titik O, masanya adalah pukul 9.30 minit pagi. Kita kena tambahkan jumlah masa yang diambil di sini, iaitu 102 minit. Bila kita tambahkan di sini, dia akan menjadi 9 jam dan 132 minit. Kita tolakkannya dengan 120 menit kerana ini akan memberikan 2 jam. So, 2 jam ini dipindahkan ke sebelah, maksudnya ditambah dengan 9, ia akan menjadi 11 jam dan pada minit 12. Iaitu masanya adalah pukul 11.12 pagi. Soalan 3. Encik Jamal ke Padang Besar bersama keluarganya. Semasa perjalanan pulang ke Jitra, mereka singgah di Bukit Kayu Hitam untuk minum petang. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan pulang dari Padang Besar ke Jitra. Maksudnya, bahagian ini adalah Padang Besar. Yang ini adalah Jitra. Mereka singgah di Bukit Kayu Hitam. Soalan A. Hitung tempoh masa kereta Encik Jamal berada dalam keadaan pegun. Ini bermaksud dia nak bahagian di mana mereka berada di Bukit Kayu Hitam sebab mereka berhenti dan minum petang di situ. Jadi, tempoh masa yang diperlukan adalah bahagian ini. Maka, masa yang terlibat adalah 55 tolak dengan 30. Jawapannya adalah 25 minit. B. Diberi laju purata perjalanan dari Padang Besar ke Bukit Kayu Hitam ialah 66 km sejam, iaitu bahagian ini. Soalan 1, tentukan nilai P. Maka, kita gunakan rumus laju sama dengan jarak per masa. Lajunya adalah 66 km sejam. Jarak yang dilalui adalah 60 tolak dengan P. Kemudian, masa yang diambil adalah 30 minit. Kita bahagikannya dengan 60 supaya dia tukar menjadi jam. Seterusnya, penyebut ini dibawa ke sebelah menjadi hasil darab. Ini akan memberikan jawapan 33 sama dengan 60 tolak P di sebelah kanan. Kemudian, P ini dipindah ke sebelah kiri, 33 ini dipindah ke sebelah kanan. So, dia akan menjadi P sama dengan 60 tolak dengan 33. Jawapannya P adalah 27 km. 2. Hitung jarak di antara Padang Besar dengan Bukit Kayu Hitam. Soalan minta kita cari jarak ini sebenarnya. Maka, jarak tersebut adalah 60 tolak dengan 27 km. Jawapannya adalah 33 km. Soalan C. Jika Encik Jamal memandu dengan laju purata 64.8 km sejam semasa perjalanan pulang ke rumahnya di Jitra dari Bukit Kayu Hitam, hitung nilai T. Maksudnya, dia nak nilai T ini untuk bahagian ini. Maka, laju yang diberikan kita gantikan dalam rumus. Lepas tu, ini adalah jarak yang diambil iaitu 27 km, iaitu bahagian ini. Masanya adalah bahagian ini, iaitu T ditolak dengan 55 minit, dibahagi pula dengan 60 menjadi jam. Kita pindahkan penyebut ini ke sebelah kiri menjadi hasil darab. Akan dapat bahagian ini. Kemudian yang ini pula, 64.8 dipindah ke sebelah kanan menjadi hasil bahagi. So, kita akan dapat persamaan ini. Seterusnya, penyebut 60 ini dipindahkan ke sebelah kanan menjadi hasil darab. Oleh itu, ini akan memberikan jawapan 25. Seterusnya, negatif 55 ini dipindah ke sebelah kanan menjadi hasil tambah. Maka jawapannya adalah T sama dengan 80 minit. D. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan dalam kilometer sejam. Untuk mencari laju purata keseluruhan, kita kena ambil jumlah jarak yang dilalui, iaitu 60 km, bahagi dengan jumlah masa yang digunakan, iaitu 80 minit. Tetapi 80 minit itu kena dibahagi dengan 60 untuk ditukarkan ke dalam unit jam. Jawapan akhir, ia akan sama dengan 45 km sejam. Soalan 4. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Morty sejauh 60 km dalam masa 3 minit dengan memandu kereta. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa sebelum dan selepas tempoh masa rehat adalah sama. Maksudnya, kelajuan di bahagian ini dengan bahagian ini adalah sama. Soalan A, hitung nilai T. Maksudnya, kita kena cari kelajuan bagi bahagian pertama ini dan juga kelajuan bahagian ini di mana mereka adalah sama. Jadi, kelajuan bagi T minit yang pertama adalah sama dengan jarak per masa. Jaraknya adalah 24 bahagi dengan masanya T minit, iaitu
bahagian sebelah kiri ini. Ini akan sama dengan kelajuan bagi bahagian yang hujung ini, di mana kita ambil koordinat dia di sini. Yang ini adalah T tambah dengan 10,24 dan koordinat yang hujung ini adalah 3T 60. Maka jarak yang dilalui adalah 60 tolak dengan 24 bahagi dengan masa yang diambil adalah 3T tolak dengan dalam kurungan T tambah 10 minit. 60 tolak dengan 24 akan sama dengan 36. Tingkat bawahnya 3T tolak T tambah 10 akan memberikan 2T tolak 10. Bahagian ni kita akan buat darab silang begini, maka ia akan menjadi 24 darab 2T tolak 10 sama dengan 36T. Ini dikembangkan akan memberikan 48T tolak 240. Kemudian 36T ini dipindah ke sebelah kiri menjadi negatif. Negatif 240 dipindah ke sebelah kanan menjadi positif. Akan dapat persamaan ini. Seterusnya, jawapan ini adalah sama dengan 12T. Kemudian kita bahagikan kedua-dua belah ini dengan 12. Maka jawapan akhir adalah T sama dengan 20 minit. Soalan B. Hitung laju purata keseluruhan perjalanan Encik Mauti dalam kilometer sejam. Laju purata keseluruhan rumusnya adalah jumlah jarak dilalui bahagi dengan jumlah masa diambil. Maka jumlah jarak yang kita boleh nampak dalam graf adalah 60 km. Jumlah masa adalah 3 darab dengan T minit. Di mana T yang kita dapat adalah 20, iaitu 3 darab dengan 20 dibahagi dengan 60 menjadi jam. Jawapan akhirnya, laju purata adalah 60 km sejam. Soalan C. Huraikan gerakan kereta selepas berada dalam keadaan pegun. Maksudnya dia nak bahagian hujung ini. Untuk huraikan gerakan kereta tersebut, kita kena cari laju kereta pada masa itu. Jadi di sini kita cari dahulu tempoh masa iaitu bahagian ini. Oleh itu, ia akan sama dengan 3T tolak dengan T tambah 10. Kita gantikan nilai T dengan 20, maka jawapannya adalah 30 minit. Dan laju untuk bahagian ini selepas keadaan pegun akan sama dengan jarak yang dilalui, iaitu bahagian ini 60 tolak dengan 24 bahagi dengan jumlah masa yang digunakan, iaitu 30 minit tadi. Dibahagi dengan 60 menjadi jam. Jawapan untuk laju adalah 72 km sejam. Maka huraian kita adalah kereta bergerak sejauh 36 km dalam tempoh masa 30 minit dengan laju purata 72 km sejam. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.